Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam siri kuliah Al-Halal wal Haram fil Islam yang dianjurkan oleh Masjid Haji Yusof, yang mana insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan berkongsi pada bab berkenaan dengan hukum meratapi kematian. Ma'asyiral muslimin, saya mulakan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu daripada Abi Malik Al-Asy'ari anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunnal fakhru fil ahsabi wat ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujum wan niyahah, iaitu yang bermaksud daripada Abu Malik Al-Asy'ari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 4 hal di tengah-tengah umatku dari perkara jahiliyah, yakni yang mana mereka sulit untuk meninggalkannya, iaitu yang pertama, berbangga dengan keturunan; yang kedua, mencela keturunan orang lain; yang ketiga, meminta hujan dengan perantaraan bintang-bintang; dan yang keempat, meratapi mayat. Jadi ma'asyiral muslimin, perkongsian topik pada hari ini iaitu berkenaan dengan meratapi kematian. Yakni kita tahu dalam topik yang sedang kita bahaskan ini iaitu memerangi tradisi jahiliyah, yang mana Dr. Yusuf Al-Qaradawi memasukkan salah satu daripada topik berkenaan dengan tradisi jahiliyah ini, iaitu sesuatu yang harus diperangi oleh Islam, ialah meratapi orang mati. Yang mana pada masa jahiliyah, jika seseorang ataupun salah seorang daripada anggota keluarganya meninggal dunia, maka anggota keluarga yang masih hidup akan meratapinya, yakni dengan memukul-mukul muka, mengoyakkan pakaian, menampakkan kesusahan dan juga kesedihan. Dan bahkan ada juga di kalangan mereka pada masa jahiliyah itu mengurung diri di rumah mereka dan sentiasa berpakaian dengan pakaian yang lusuh hingga akhir hayat mereka. Maka kelakuan ini tidak dapat diterima dalam Islam, yang mana kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Islam mengajarkan bahawa kematian itu sebenarnya hanyalah satu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka kesedihan itu seperti yang digambarkan pada zaman jahiliyah itu, sesungguhnya kelakuan yang seperti itu tidak akan dapat mengubah yakni keadaan dan bahkan juga qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap seperti ini, yang mana mereka meraung-raung, mengoyakkan pakaian dan sebagainya, adalah merupakan satu kelakuan yang tidak dapat diterima sama sekali di dalam Islam. Nabi SAW mengingatkan akan hal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Abdullah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah, iaitu
hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud yang mana Nabi SAW mengatakan tidak termasuk golongan kami, yakni sesiapa yang memukul-mukul muka dan merobek bajunya serta menyeru dengan seruan jahiliyah. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan bahawa Nabi tidak mahu mengakui orang-orang yang berkelakuan sedemikian bahawa mereka itu termasuk di kalangan umat Nabi SAW. Dan bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan tentang hukuman ataupun siksaan yang bakal ditimpakan ke atas orang-orang yang berkelakuan seperti ini, yang mana kata Nabi, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Hadis rawahu Muslim. Yakni kata Nabi, wanita yang meratapi mayat, jika sekiranya dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai baju besi daripada timah dan juga baju besi yang sangat panas. Jadi kelakuan ini, yakni hukuman ini ditimpakan ke atas mereka, yakni ditimpakan ke atas mereka yang mempunyai ataupun yang berkelakuan sedemikian, yang telah kita sebutkan tadi, iaitu kelakuan orang-orang jahiliyah. Dan di sini perlu diingatkan, meratapi kematian ini, walaupun dalam hadis-hadis Nabi merujuk kepada kaum wanita, namun kata para ulama, ini adalah kerana majoriti yang berkelakuan sedemikian adalah wanita. Namun jika sekiranya lelaki melakukan hal yang sama, maka mereka juga akan ditimpakan siksaan yang sama. Nah, ma'asyal muslimin, jadi jika sekiranya meratapi kematian itu tidak dibenarkan, apakah bermakna seseorang itu tidak boleh menangisi pemergian seseorang? Baik, dalam hal ini kita tahu bahawa Nabi SAW mempunyai beberapa orang anak, dan anak-anak Nabi yang lelaki semuanya meninggal dunia. Jadi dalam sebuah hadis rawahul Bukhari wa Muslim, yang mana para sahabat menceritakan bahawa kami mengunjunginya, yakni mengunjungi Nabi sedangkan Ibrahim telah meninggal, iaitu Ibrahim merujuk kepada salah seorang daripada anak-anak lelaki Nabi SAW. Maka ketika para sahabat mengunjungi Nabi, mereka melihat bahawa kedua mata baginda berlinangan air mata. Kemudian berkatalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kepada Nabi, "Mengapa kamu menangis, ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Ya Ibn Auf, innaha rahmah." Iaitu, wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah merupakan rahmat. Yang maksudnya adalah tangisan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Dan kemudian Nabi mengatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Iaitu kata Nabi, kedua mata itu boleh mencucurkan air mata, hati boleh bersedih, hanya kita tidaklah mengatakan kecuali apa yang diredai oleh Rabb kita, yakni oleh Tuhan kita. Dan kami dengan perpisahan ini, wahai Ibrahim,
pastilah bersedih. Jadi hadis daripada rawahul Bukhari dan Muslim tadi artinya apabila kita berhadapan dengan kematian di kalangan ahli keluarga, teman-teman dan sebagainya, maka kita menitiskan air mata, maka ini adalah merupakan sesuatu yang wajar. Kerana air mata itu sendiri menunjukkan kasih sayang kita kepada saudara mara dan juga yakni kaum kerabat kita yang meninggal. Akan tetapi jika sekiranya tangisan itu diiringi dengan ratapan, iaitu ucapan-ucapan yang terlarang, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Jadi daripada hadis ini bermakna jelas ratapan yang seperti apa yang dibenarkan dan ratapan yang bagaimana yang tidak dibenarkan. Ma'asyiral muslimin, maka itu apakah yang harus kita lakukan jika sekiranya seseorang itu ditimpa musibah? Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, yang mana dalam firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani jika sekiranya seseorang di antara kamu ditimpa musibah, qalu, maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Maka itu adalah merupakan satu ucapan yang perlu kita lafazkan apabila kita mendengar sesuatu musibah, ataupun mungkin musibah itu datang kepada ahli keluarga kita dan sebagainya. Dan juga Al-Imam Nawawi mengajarkan ini satu ucapan dalam kitabnya Al-Azkar, di mana jika sekiranya kita ditimpa musibah, maka hendaklah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi 'illiyin wa akhlufhu fi ahlihi fil ghabirin wa la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ini satu doa yang diajarkan oleh Al-Imam Nawawi, itu bermaksud sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dan sesungguhnya kami, yakni sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami kembali. Ya Allah, catatkanlah ia di sisimu termasuk golongan orang-orang yang baik. Jadikanlah catatannya di Illiyin, dan berikanlah ganti kepada keluarga yang ditinggalkan. Janganlah engkau haramkan bagi kami pahalanya, dan jangan engkau beri fitnah kepada kami sesudahnya. Ma'asyiral muslimin. Dan begitu juga ucapan kepada ahli keluarga yang ditimpa musibah, kita juga boleh mengungkapkan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi mengatakan, isbir wahtasib fa innallaha ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Itu bermaksud bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Sesungguhnya adalah hak Allah untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Segala sesuatu itu di sisinya ada batas waktu yang telah ditentukan. Ma'asyiral muslimin, maka bila kita menyebut tentang meratapi kematian, di antara soalan yang juga sering timbul adalah berkenaan dengan berkabung. Yakni bagi wanita yang kematian suami. Dan insya-Allah di sini juga kita akan kongsi sedikit berkenaan dengan hukum seorang itu berkabung di atas kematian suami.
ataupun di atas selain suami, apakah dibenarkan? Okey. Di sini berkenaan dengan hukum berkabung di atas kematian selain daripada suami, apakah dibenarkan? Contohnya seorang wanita kematian ibunya, ayahnya, anaknya, maka apakah boleh dia berkabung kerana kesedihan? Ya, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyit fawqa salasin illa ala zawjiha. Itu dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi, tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung di atas kematian melebihi 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Jadi pada bab berkenaan dengan seorang wanita yang berkabung di atas kematian selain daripada suaminya, maka dibenarkan dia untuk berkabung tidak lebih daripada 3 hari. Dan apakah hukumnya wajib ataupun sunnah? Wallahu ta'ala alam. Di kalangan para ulama ramai yang mengatakan bahawa hukumnya adalah mubah sahaja. Seperti pandangan Imam Ibn Hazmi Al-Andalusi, Ibn Hajar Al-Asqalani, dan bahkan juga Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, mereka mengatakan hukumnya adalah mubah. Seperti Imam Ibn Hazmi dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau mengatakan, yakni seandainya seorang wanita berkabung selama 3 hari kerana kematian bapanya, saudaranya, anak, ibu dan selainnya, maka hal itu adalah mubah. Namun tidak boleh melebihi lebih daripada 3 hari. Sementara hukum berkabung untuk seorang wanita yang kematian suaminya, di sini hukumnya adalah wajib menurut kesepakatan para ulama, berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Yakni orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, maka hendaklah isteri itu menangguhkan dirinya, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu, yakni wali bagi wanita itu, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut apa yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ini dalam arti kata, selepas 4 bulan 10 hari, maka kehidupan mereka kembali biasa. Jadi, dan juga persoalan perkabungan selama 4 bulan 10 hari itu yang disepakati oleh para ulama adalah merupakan satu kewajipan yang harus dilalui oleh seorang isteri yang kematian suami. Maka apakah larangan-larangan bagi wanita semasa iddah yang kematian suami? Nah, di sini secara ringkasnya saya akan kongsikan beberapa perkara yang telah disenaraikan oleh para ulama, yang mana kita tahu seorang wanita yang sedang menjalani iddah kematian suami tidak boleh mereka keluar rumah sesuka hati. Namun dalam kehidupan kita pada hari ini, terdapat beberapa perkara yang boleh mereka lakukan, iaitu di antaranya ialah untuk keluar bekerja. Yang mana jika sekiranya seorang wanita itu yang merupakan wanita yang berkerjaya,
dan kemudian dia kematian suaminya, maka dibenarkan wanita-wanita ini untuk meneruskan pekerjaan mereka guna untuk menampung kehidupan mereka. Dan yang kedua, mereka juga dibenarkan untuk keluar jika sekiranya mereka perlu untuk mendapatkan rawatan, seperti berjumpa doktor untuk kesihatan mereka, jangkitan, maka mereka dibenarkan. Dan juga mereka dibenarkan untuk keluar daripada rumah bagi mendapatkan keperluan asas, seperti barang-barang dapur dan sebagainya, jika sekiranya tidak ada yang dapat membantu mereka. Sebagai contohnya, mungkin tinggal secara sendirian bersama suami, anak-anak mungkin sudah tidak lagi tinggal bersama-samanya, maka dia boleh untuk keluar dan mendapatkan keperluan asas. Dan begitu juga jika sekiranya adanya keperluan yang mendesak yang tidak boleh dia tundakan, maka dia boleh memenuhi perkara tersebut. Namun bagi berkenaan dengan bermusafir, dia tidak dibenarkan dalam tempoh iddah, seperti menunaikan ibadah umrah maupun ibadah haji, dan juga tidak boleh dia keluar dan tinggal di rumah yang lain. Contohnya anak-anak mempelawa, dia tinggal di rumah anak-anaknya sejurus selepas kematian suami, maka perkara itu tidak termasuk perkara-perkara yang mendesak. Ataupun menziarahi kubur suami pada waktu iddah juga tidak dikira kepada sesuatu perkara yang mendesak. Okay. Jadi ma'asyar muslimin, di samping itu, wanita yang dalam keadaan iddah kerana kematian suami, mereka dilarang untuk berhias. Okay. Berhias ni tuan-tuan dalam arti kata, sebagai contohnya mereka memakai pakaian yang mempunyai warna yang menarik, yang boleh menarik perhatian orang-orang di sekelilingnya. Jadi pakaian itu hendaklah pakaian yang warnanya tidak menarik perhatian orang ramai. Bukan kita maksudkan dengan pakaian yang buruk, tetapi pakaian yang tidak menarik perhatian orang ramai, kerana dialah kita tidak dilarang untuk berhias. Jadi dari segi pakaian maupun juga berkenaan dengan barang-barang kemas, seperti cincin, gelang dan sebagainya, kerana dia masih lagi dalam menjalani tempoh iddah. Okay. Dan begitu juga memakai wangi-wangian, sama ada di badan, rambut dan juga dari sudut pakaiannya. Ini perkara seperti ini tidak dibenarkan, dan bahkan juga bersolek, seperti berinai, bercelak, memakai minyak rambut, yang dianggap perkara itu adalah sebagai satu kita kata bentuk berhias pada pandangan masyarakat setempat. Jadi perkara itu dapat difahami, ianya sangat mudah. Namun bukan bermakna di situ kita seorang wanita itu dilarang daripada menjaga kebersihan. Dalam arti kata, dalam bab mandi bukanlah bermakna tidak boleh dia menggunakan sabun, ubat gigi dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu perkara yang wajar, yang boleh dia teruskan. Namun jika kita faham tadi, larangan-larangan itu adalah lebih kepada bentuk penampilan, dari segi pakaian, perhiasan, bercelak dan sebagainya. Perkara-perkara seperti itu tidak dibenarkan sehinggalah berlalunya tempoh, iaitu 4 bulan 10 hari. Jadi ma'asyal muslimin, maka dari segi kita kata kebersihan diri, kebersihan tempat tidur dan sebagainya, itu semua adalah perkara-perkara yang wajar untuk diteruskan. Jadi ma'asyal muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah,
maka saya rasa apa yang telah dijelaskan sebentar tadi begitu jelas tentang berkenaan dengan perkabungan dan juga meratapi kematian, apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan. Maka jika sekiranya kita kematian salah seorang daripada anggota keluarga kita yang bukan suami, maka dibenarkan kita untuk berkabung tidak melebihi iaitu 3 hari sahaja. Dan berkabung bagi kematian yang bukan suami, mereka tidak tertakluk kepada larangan-larangan yang disebutkan sebentar tadi. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini memberikan manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fiha ma'ana wa la syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.